Cik Alkum. Assalamualaikum. Baik, ini adalah Borak Tergelapak episod yang keempat untuk hari ini. Dan masih lagi bersama-sama saya, Epi Syafiq. Ada juga Atu Zero dan juga Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Ustaz nak tanya tadi tu, perempuan ada halkum ke? Sebab hari tu saya jumpa perempuan, halkum dia besar. Itu perempuan jadian, Ustaz. Oh, jadi-jadian dia. Jadi-jadian. Oh, yang Tak tu betul jadi. telah halkum. Okey, sebelum kita mau pergi kita punya topik, izinkan saya berpantun. Silakan. Walaupun Sila. tengah lapar saya berpantun. Ketiga Ramadan hendaklah puasa, lapar dahaga harus dirasa, supaya kasih sesama manusia, tauhid kepada Yang Maha Esa. InsyaAllah. Itu lagu tu. Lagu kan? Lagu apa tu, Ustaz? Ketiga Ramadan hendaklah puasa, lapar dahaga harus dirasa, supaya kasih sama manusia, tauhid kepada Yang Maha Esa. Semua. Rukun Islam. Islam 5 perkara, marilah kita mengerjakannya. Ten 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 ten. Kami daripada Rabbani. Tangan macam ni tau. Tapi kita dah tukar nama Rabbana. Baik, untuk Borak Tergelapak ni macam biasa setiap episod ada topik yang bakal kita bincangkan. Untuk topik pada hari ini kita telah terima daripada email. Kita nak minta Atu bacakan apakah situasi pada hari ini tu. Situasi kita pada hari ini, waktu kecil dahulu. Saya baca Ustaz Sila. Waktu kecil saya memang tak pernah tinggal puasa. Bangang saya. Dia tulis situ ke? Bangga saya, sorry. Puasa. Puasa. Puasa memang macam itu. Jadi Dia nampak macam-macam. Okey, kita ulang balik. Waktu kecil saya memang tak pernah tinggal puasa. Bangga saya berpuasa sebulan, dapat duit raya lebih. Bila dah dewasa ini, tak pernah saya dapat puasa penuh. Bila datang bulan, terpaksa berbuka puasa. Yang paling malas kena ganti puasa. Jealous saya dengar orang lelaki pasal mereka dapat puasa penuh. Pada saya, orang lelaki memang jahat kalau sengaja tinggal puasa. Cubalah kau jadi perempuan. Baru kau tahu perasaan terpaksa berbuka puasa bila datang bulan dan kena ganti puasa. Sekian yang benar, perempuan yang tengah lapar. Tapi berdosa, Ustaz. Kita cuba je perempuan, Ustaz, kan? Macam mana, Ustaz? Allah bagi cuti. Dengar tu. ABC. ABC. Allah bagi cuti. Apa tak seronok Tuhan bagi cuti. Kita kerja, bos bagi cuti. Okey, jangan datang kerja. Rehat. Seronok. Oh, seronok lah. Ya lah. Ya. Sekarang tak payah puasa. Makan. Tak seronok lah. Apa orang nak puasa? Makcik buat tenang, makcik. Allah yang bagi perempuan yang datang bulan untuk berbuka. Jadi apa masalahnya? Yelah nanti nak qada balik lah. Nak qada ada 11 bulan untuk awak qada. Engkau qada lah balik. Kenapa yang Allah Ta'ala bagi kepada orang perempuan berbuka puasa bila datang uzur, bila datang haid? Ini keistimewaan pada orang perempuan. Sebab Allah Maha mengetahui. Yang pertama, orang perempuan itu ada setiap bulan tentang haidnya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mahid itu berlaku pada orang perempuan. Haid berlaku pada orang perempuan. Dia tak berlaku pada kita. Bayangkan kalau laki-laki datang haid. Tak lagak lah. Kenapa, Pi? Senggugut. Senggugut. Bila laki-laki ada haid, makna potensi untuk mengandung tinggi. Kita bayangkan kalau Atu mengandung. Tak boleh bayangkan, Ustaz. Tak boleh bayang. Bayangkan. Bayangkan Ustaz Kazim. Ustaz Kazim dalam pantang tulis dekat signboard, whiteboard. Imam bertugas, Ustaz Kazim cuti bersalin. Kan buruk benar kan? Jadi orang perempuan janganlah kata seronok kan jadi orang lelaki boleh puasa je. Cuba bayangkan perempuan jadi lelaki-lelaki. Kita yang kehadapannya. Sebab itu Allah Ta'ala dia bagi rehat pada orang perempuan sebab Allah tahu keistimewaan orang perempuan. Orang perempuan adalah orang yang paling teruk bila datang bulan Ramadan. Tak ada bangun mak kita, isteri kita macam mana suami dengan bapa-bapa. Kebulu Orang perempuan adalah yang paling lewat tidur dan paling awal bangun bulan Ramadan. Terbukti. Ya. Buka puasa siapa yang masak? Perempuan yang masak. Jarang laki-laki masak. Melainkan kalau dia bujang tu pun dia beli. Semayang tarawih full house 20 rakaat. Laki-laki 8 rakaat calik but. Orang perempuan dalam dia menyusu anak, dalam dia dukung anak, dia masih lagi boleh masak untuk keluarga dia. Hebat.
Sebab itu Allah ni Maha Pengasih. Allah kata pada orang perempuan, rehat seminggu, nanti lepas bersih, puasa balik. InsyaAllah. Kumpul tenaga balik. Jadi apa masalah dia? Tak ada masalah pun Tak ada sebenarnya. masalah. Masalah ni datang daripada kita juga. Ya. Itulah tak kena perempuan. Nanti bila dah putus haid, tiap-tiap hari kena puasa. Aduh, puasa pula. Kenapa penat tak ada puasa. datang haid? Opah lama nak datang haid. Dah komplain pula. Datang haid pun salah. Tak datang Datang haid pun salah. salah. Mengucap upah. Opah, oi. Baik Ustaz, saya contohlah saya macam suami. Hmm. Tengok isteri nak kena ganti puasa, kesian dekat isteri. Ya. Boleh tak saya tolongkan gantikan puasa si isteri tu? Jangan. Isteri masih hidup. Oh. Lain kalau dia mati kan. Leha, biarlah puasa Leha tu abang gantikan. Leha, abang ingat Leha dah mati ke? Tapi kalau dia dah tak mampu untuk berpuasa. Misalnya Leha ni sakit, kemalangan jalan raya, memang lumpuh seumur hidup, mata je bergerak-bergerak. Memang tak boleh dah untuk berpuasa. Lainlah cerita dia. Kita bayarlah fidyah ke apa sebendanya. Yang kedua, kalau isteri kita puasa, memang cabaran untuk dia. Apa salahnya bila isteri nak qada puasa, suami puasa sunat. Abang, besok saya nak qada puasa. Abang puasa sekali tak? Okey. Abang puasa sunat. Supaya berteman. Bila dia qada, dia bangun sahur, suami ada sebelah, dia seronok tak? Seronok, semangat. Nanti abang nak buka puasa, abang nak makan apa, saya masakkan. Abang tak nak nyusahkan mama. Kan mama puasa. Tak apa, kita bungkus je. Tak apa abang. Saya masakkan siakap 3 rasa. Masaklah sebab suami dia puasa sunat, dia puasa qada. Dia tak tahu suami dia di pejabat dah makan macam-macam. Begini mah ada open house kan. Balik sampai pukul 7 tu. Abang tadi dia pejabat, dia orang buat open house. Abang kenangkan mama puasa je, kalau tidak pernah buka tadi. Punya teringin nak makan. Agak-agak isteri macam mana? Suka. Ya Allah. Ya Allah, pilihannya tepat. Tengok pengalaman Ustaz. Dia tengah cerita itu. Tengok keluar dalam Facebook office dia. Suami dia begini maka. Abang, nampak ni abang. Pilihan yang salah. Pilihan salah. Sebab dia jangan bohong. Puasa cakap puasa. Janganlah bohong. Itu kalau satu isteri. Kalau ada 4, 4 isteri. 4 ganti 4 bulan kau dah kena ganti puasa. Mesti- Pandai-pandai kau lah. Pandai kau lah. pembohong. Baik, itu dia mengenai Alkisah batal puasa Ya. pada hari ini. Dan kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini menerusi Borak Tengah Lapar. Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Nama jiran saya Mustafa dan kita kembali menerusi Borak Tengah Lapar. Nampak pantun saya. Okey. Dan hari ini kita pengantun dia ni. dan untuk hari ini kita bercerita mengenai Alkisah batal puasa. Ayah. Baik Ustaz, dalam Ya. musim COVID-19 ni, kita ada yang ambil vaksin, ambil Ya. ubat. Kalau kita ambil vaksin ke ambil ubat ni, batal tak puasa kita Ustaz? Yang itu kita kena rujuk kepada Majlis Fatwa. Majlis Fatwa Kebangsaan. Apa keputusan dia? Jadi saya nak cakap sini Kang bertembung pula. Jadi kita masing-masing ada kemudahan internet masing-masing. Kita Google je lah. Betul. Ya, buka saja Majlis Fatwa hukum tu. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak setuju. Ya, bila tak setuju, kita cakap macam ni pula Kang, borak tengah lapar kena hentam pula. Jadi kita rujuk, biarkan sendiri rujuk kepada Majlis Fatwa Kebangsaan untuk memutuskan sama ada batal ataupun tidak suntikan vaksin di bulan Ramadan. Tapi dengar-dengar masa vaksin, sebelum vaksin tu kena makan. Dia orang cakap kalau nak ambil vaksin yang paling penting jangan Ada perut tenaga, lapar, ya. kena ada tenaga. Habis tu kalau nak ambil vaksin pukul 4 petang macam sekarang ni, takkan kita nak makan pukul 2 macam tu. Tak boleh Jadi juga. tak boleh. Kita ambil vaksin malam lah. Vaksin malam, orang nak pergi tarawih. Pergi tarawih pula. Ada Masih bulan malam sibuk ada vaksin. kan? Ada? Oh, ada. Tak tahu. Lepas tarawih tu ke? Tunggu Dan lepas depan tarawih orang nak surau. bayar zakat. Oh. Alahai. Kalau tak boleh tak boleh Tak lah. boleh, tak boleh. Ni nak bolehkah juga? Itu soalan Epi tadi lah. Macam kalau kita macam terlupa, standard lah setiap tahun kita akan dapat soalan yang sama. Macam kita tengah puasa, tengah-tengah makan, terlupa. Puasa. Ya, terlupa saya. Rezeki Puasa, ya, rezeki. rezeki. Macam tu boleh kira Kalau puasa dia. ter tak apa. Tapi kalau bukan semua juga. Macam Ustaz, saya suami isteri, kita orang kahwin dah, memanglah suami isteri kahwin lah. Macam bulan puasa kita Ter. Boleh terima ke ter? Dalam bab itu. Tengah-tengah hari buta Ustaz.
Kita tak sengaja Ustaz. Kita Sudah. lain cerita tu. Tak betul tu. Tak betul. Ya, sebab nak melakukan benda tu pun banyak aksi lain. Mana boleh awak Kan? Makan pula, kita boleh sebut terlupa. Bangun-bangun pagi ni buka periuk ngak makan. Abang, puasa tak? Allah ngap. Masa tu batal lah. Betul lah. Dia telan pula yang makin dalam mulut. Abang terlupa. Tak ada. Bila abang kita puasa bang. Astagfirullahalazim. Cepat-cepat muntahkan. Kumur cepat-cepat. Yang dah telan rezeki Allah bagi. Buat macam mana? Terlupa. Memang terlupa. Tak merosakkan puasa dia. Tapi kalau sengaja saja bagi alasan terlupa. Saja buka periuk, duk main. Takkan nak kata terlupa. Duduk tunggu depan tu. Duduk tunggu. Dah begini. Bawa makanan pula daripada kedai pula. Dekat basikal belakang tu pusing keliling kampung. Mana pot aku nak buka. Itu bukan terlupa nama dia. Itu memang dirancang. Itu terancang. Macam suami isteri tadi. Terancang. Sebab itu bila suami isteri, walaupun dia suami isteri dalam bulan Ramadan, tak boleh berseronok-seronok. Tak boleh bersuka-suka. Mana boleh Ustaz? Saja tersengaja bersuka Ustaz. Lain. Sebab tu berhati-hati. Ya, kalau kita dalam bulan Ramadan ni tolong berhati-hati sebab kadang-kadang suami ni terlalu romantik sangat. Isteri ni romantik. Memang sebelum puasa kita orang macam itu. Sebelum dia pergi kerja, memang dia akan kissing-kissing kita. Tolong elakkan. Ya, nak kissing malam kang. Ini puasa, buat tenang. Dengar tu. Apa pula saya? Saya kadang-kadang ya. Baik Ustaz, ni juga antara soalan yang lazim ditanya bulan Ramadan lah. Macam saya, masa kecil dulu, ustaz-ustaz dia cakap lah, korek hidung batal, korek telinga batal. Dia batal ke tak batal ni Ustaz? Dia cuba kita tengok dalam konteks kita sekarang, dia ada dua. Masalah korek hidung, sekadar korek hidung, jari kita sampai rongga sini, tak ada masalah kita. Yang masalah sekarang ni, yang hak orang korek ni, yang sekarang ni, Yang orang buat PCR. kemudian dalam tu pula, maknanya dia dah sampai pada satu tahap. Yang itu yang perlukan pengkajian sebenarnya. Okay, kalau sekadar yang ini, dia tak sampai kepada rongga pun, maknanya sampai di sini je, dia hidung itu. Jarang orang korek hidung sampai habis jari, jarang. Sampai lengan. Dekat sejengkit buat lah. Dia dalam ni. Buat apa mak? Korek hidung? Jarang kan. Ya. Tetapi yang kita duk korek tu, itu dah sampai ke dalam tu. Mesti ada satu hukuman yang jelas menjatuhkan sama ada batal ataupun tidak. Memang untuk ini saja tak batal. Tapi dalam kitab-kitab fiqh lama dia sebut benda ni. Boleh membatalkan puasa kalau kau korek hidung. Sekarang baru dapat jawapan. Rupanya korek jenis itu. Udah sampai ke dalam ni. Saya tiap-tiap kali ada rakaman TV je, mesti buat benda itu. Udah kembang rasa hidung ni. Yang tu yang perlu penelitian. Kalau sekadar kita korek, ini tak apa lagi. Dan jarang orang kenyang. Kalau korek rasa masalah lain. Itu lain. Tak ada orang lepas korek hidung. Kenyang, jarang. Jadi yang hak kena kaji yang itu lah tu. Betul. Sebab itu panjang tu dalam tu. Jadi dia dah sampai kepada rongga di dalam. Tu beza tu. Okey. Baik, itu ceritanya mengenai Alkisah batal puasa ni. Dan selepas ini ada lagi persoalan yang bakal kita rungkaikan. Dan kita akan kembali selepas ini menerusi Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Selamat kembali mendengarkan Borak Tengah Lapar. Ya. Masih lagi bersama-sama Atu, saya AP dan juga Ustaz Kazim Ilyas. Kita berbicara mengenai Alkisah batal puasa. Macam Ustaz, kalau macam kita ambil wuduk, selalu saya pernah lah masa budak dulu lah ambil kesempatan kan tengah berkumur-kumur, togak sekali. Kita telan. Masa budak lah. Batal budak tak apa. Budak tak apa kan. Kalau bapak budak tak boleh. Tak boleh. Itu macam mana Ustaz kalau macam Tak payahlah kita masukkan air dalam hidung. Sebab ada orang bila nak wuduk dia masukkan itu, yang tu dah masuk ke dalam dah air tu. kan? Tak payahlah, sekadar tepi ni cukup. Kalau nak kumur pun sekadar ini pun cukup. Di luar mulut saja, jangan sampai kepada tekak kita tadi. Termasuk tekak tadi ialah bila kita buat swab untuk tekak tu. Kalau sekadar kita buat swab COVID untuk di luar tak apa lagi. Tapi bila PCR tu dah masuk ke dalam tekak, dah masuk ke sini, yang tu kena
penghukuman yang jelas. Kena double check balik lah. Ya, Dia punya itu sorbet kena tu macam check mana. balik. Ya, baik Ustaz. Atur dia cerita kat saya. Apa masalah? Itulah dia kata, saya ni AP mudah terangsang sikit Ustaz. AP ke dia? Dia tahu dia cerita kat Oh, saya. dia cerita lah. Dia happy terangsang. Lepas tu pantang lah. Ni macam ada perempuan lalu dia belanja lebih. orang Hukumnya hukumnya kalau tiba-tiba kami terangsang. Macam mana? Apakah ada seorang lah. Saya iman kuat. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, yaghuddu min absarihim. Orang yang baik ialah orang yang menjaga pandangan mata mereka. Yang menundukkan pandangan mata mereka. Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk menundukkan pandangan. Termasuklah pandangan walaupun pada isteri kita sendiri. Kalau jenis mudah terangsang. Maka waktu kita sedang puasa di siang hari ni, janganlah duduk manja-manja sangat. Dengar. Janganlah kadang-kadang bulan-bulan puasa berbaring dua orang. Duduk atas katil baring dua orang, aku peluk kamu, kamu peluk aku. Allah melaka sumtu orang. Dengar tu bini saya. Jadi kalau boleh elak-elakkanlah ni bulan puasa. Seorang tidur di sofa, seorang tidur dalam bilik. Nanti bulan Ramadan dah buka puasa, silakan. Nak berbuka puasa, dah buka puasa, halal. Kan berbuka. Tak makan pun tak apa. Sekali jalan lah berbuka dekat bilik lah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah dengan mak tak makan ke? Dia memang buka puasa cara lain. Dipersilakan. Jangan buat waktu berpuasa saja. Dengar tu. Jadi kenalah sabar sikit. Ya, kena kontrol nafsu kita. Walaupun pada benda yang halal. Sebab itu Allah gantikan pahala yang besar untuk orang yang berpuasa. Itu yang disebalik hikmah dia lah. Ya. Kalau boleh kita kawal lah. Walaupun bini kita. Jadi kita kalau siang macam tu kita kena kawal lah. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai makan, pandai-pandai simpan. Ya. Jangan makan, simpan. Baik Ustaz, sebab dia pandai makan pada simpan tu, lepas tu ada sisa-sisa sikit makanan dekat mulut kita. Ya. Lepas tu membazir ni telan je lah. Jangan. Hukum je. Jangan. Ya, kadang-kadang kita sahur kan, kita tak berkumur, kita tak bersugi, tak bergosok. Kadang-kadang tengah sembahyang subuh tu. Daging tadi ni telan, batal. Ya, benda luar masuk dalam perut kita. Keluarkanlah. Habis tu Ustaz, saya sedang sembahyang, daging tu terkeluar, macam mana nak buat? Jaga awak keluar daging tu. Jatuh atas baju Tok Imam. Jangan. Dia okey macam tu Ustaz. Kalau yang jenis Yang tu tak mau. Ambil ni. Sebab kita kadang-kadang dia ludah. Ada yang ludah sebelah. Jatuh atas sejadah hamba Allah tu. Apa pula aku? Bergaduh pula. Tak habis-habis. Tapi kalau telan air liur, tak apa. Ada setengah orang bulan puasa ni, dia tak telan langsung air liur. Kerja dia meludah. Apa yang kerja benar ludah kamu ni? Mana boleh telan air liur batal. Telan air liur tak batal. Dalam mulut kita. Yang telan air liur yang dah terkeluar. Bila bercakap air liur meleleh. Sedap dia. Dia tarik boleh. Yang tu yang batal puasa. Aduh. Kalau macam tengah solat Ustaz, contohlah tengah solat puasa, kadang-kadang perasan imam dia kadang-kadang dia batuk tau. Kadang-kadang pecah lah bunyinya. Dengar bunyi dia tarik. Mikrofon pula ya. Mikrofon kan. Dia tarik balik. Macam tu. Kalau sekadar di sini tak apa lagi. Tapi kalau dari sini. Kuning pula keluar. Sudah. Dia telan tu pula mikrofon dengar tu. Ya sudah Tok Imam tadi. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kita tengah sembahyang, apa kita nak buat kalau jadi macam tu? Dah tahu kita ni batuk, dah tahu kita ni ada kahak, sediakanlah sapu tangan dalam poket. Dia tak batal solat ni kalau gerak tangan Ustaz? Tak apa, kalau agak takut bergerak banyak, buka ni. Lama-lama penuh poket. Waktu sujud keluar elok punya mengalir dia. Jadi kena belajar macam mana nak buat kalau ada kahak di dalam sembahyang. Kena belajar. Okey, baik, itulah dia perbincangan kita untuk hari ini, untuk episod keempat, iaitu Al-Kisah Batal Puasa. Ya. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari esok untuk episod kelima, menerusi Borak Tengah Lapar, dan semoga segala ilmu yang disampaikan untuk anda memberikan manfaat. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Borak Tengah Lapar. Hari ini nak berbuka katirar. Boleh bayanglah. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.